Dan di talian adalah langsung kita bersama dengan Profesor Dr. Rosalam Haji Sabakli, Dekan Fakulti Kejuruteraan UMS yang ketika ini berada di Sabah. Prof. Ya. Hello Prof. Ya, saya. Prof, kita nak melihat kepada proses urbanisasi dan juga memastikan proses tersebut lestari. Dan jika tidak silap saya, beberapa hari lepas kita dapat lihat bagaimana Kota Kinabalu dilanda banjir kilat jika tidak silap saya, dan mungkin ini ada kaitan dengan proses urbanisasi. Dan bagaimana kita nak memastikan bahawa kita nak bangunkan sebuah bandar, tarik pelabur, pastikan rakyat bahagia dan capai satu pembangunan yang lestari. Adakah semua ini mampu dicapai ataupun ini hanya satu mungkin impian saja, Prof? Ya, sebenarnya di Sabah khususnya kalau kita lihat kan dari segi pembangunan lestari, dia beberapa aspek dan yang perlu kita fikirkan selain daripada kes banjir yang baru lepas dan masih melanda sekarang saya rasa khususnya di daerah Penampang. Pembangunan lestari selain daripada banjir iaitu asas, kita juga perlu melihat kepada asas kepada industri atau pembangunan itu sendiri dan kepada terutama sekali dari segi pembangunan tenaga, sektor tenaga yang mana dibincangkan sebelum ni. Sektor tenaga yang mana kita tahu sekarang ni Sabah saya rasa ketinggalan dan tenaga tersebut tidak reliable atau tidak boleh kebergantungan dia tidak begitu memuaskan untuk para pelabur untuk datang ke Sabah sendiri. Dan kita tahu juga antara permasalahan-masalahan ini adalah juga berkaitan dengan infrastruktur. So dua perkara ini juga telah menyebabkan kemungkinan para pelabur kurang berminat untuk datang ke Sabah. Kalau kita bercakap pasal FDI atau foreign direct investment, biasanya mereka melihat bahawa perkara-perkara tersebut dikenal pasti. Jadi saya fikirkan buat masa ini sebenarnya apa yang perlu kita lihat adalah Sabah mempunyai beberapa kekuatan tersendiri, khususnya dari segi sumber. Kita ada mempunyai sumber petroleum, kita ada juga sumber perhutanan, laut dan sebagainya. Okey. Dan Prof, melihat kepada kekuatan yang ada di Sabah ketika ini, bagaimana kita nak translate ataupun nak mentakrifkan kekuatan tersebut, sumber hutan, sumber laut, kepada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih tangible, supaya kita bukan hanya ada Kuala Lumpur sebagai bandar yang cemerlang, kita juga satu hari nanti mungkin graduan-graduan akan berpusu-pusu untuk ke Kota Kinabalu, untuk ke Sadakan, untuk ke Tawau, untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih baik dan kualiti hidup yang lebih baik, Prof. Ya, betul. Sebenarnya kita perlukan satu master plan atau perancangan yang ke hadapan. Ya, perancangan ke hadapan ni maksudnya di sini adalah kita perlu melihat apakah prioriti yang boleh buat dalam masa yang singkat untuk kesemua sekali, tapi kita perlu ada prioriti. Buat masa sekarang misalnya kan, kita memerlukan bahawa kita perlu meningkatkan seperti yang sebelum ini adalah sumber tenaga atau penghasilan sumber tenaga. Dari sana secara automatik dia akan terusnya menjana kepada perkara-perkara lain. Selain daripada salah satu juga yang amat penting adalah pembangunan sumber manusia seperti yang saya cakap tu, pelajar-pelajar UMS dan lain-lain untuk datang ke sini. Jadi dua benda ini apabila kita dahulukan, maka dari segi infrastruktur dan sebagainya akan datang secara sendiri. Bagaimanapun kita tahu bahawa permasalahan sekarang kita ada sumber, kita ada hasil, tapi bagaimana kita mentranslatekan atau mengalihkan sumber-sumber tersebut kepada something yang tangible. Dan di sini kita memerlukan, saya katakan tadi, FDI atau Foreign Domestic Investment, yang mana kita memerlukan hero-hero ataupun orang-orang yang berkebolehan dalam menarik pelabur-pelabur, di samping dapat memberikan satu pulangan kepada mereka. Dan saya katakan tadi, jika pembangunan secara sustainable dibuat, khususnya dalam sumber-sumber yang sedia ada, insya-Allah saya rasa adalah tidak mustahil untuk kita dapat menyiapkan beberapa infrastruktur khususnya sektor tenaga dibawa ke hadapan. Itu pertama. Kedua sekali yang saya ingin tekankan adalah dari segi sustainable, bagaimana kita ingin membuka benda ini, kita perlu ada satu dikatakan antara
hubungan interaksi antara sumber semula jadi, khususnya di Sabah sekarang kita tahu bahawa isu berhubung dengan penghasilan petroleum, minyak dan gas, yang mana penghasilan di seluruh Malaysia adalah yang terbesar, yang merangkumi hampir 30%, I think melebihi daripada 30%, dan sepatutnya sumber tersebut boleh atau secara langsung diubah atau dijadikan sebagai deposit kepada kerajaan negeri untuk kita membangunkan sektor tenaga. Sektor tenaga khususnya hidroelektrik, yang mana pada asasnya apabila kita gunakan hidroelektrik secara automatik, yang mana tarif itu tidak akan meningkat kerana tarif yang Tuhan berikan daripada air hujan tidak pernah meningkat. Hasil yang kita ada, sumber semula jadi khususnya oil and gas yang kita ada tersebut sepatutnya dibangunkan kepada produk-produk value added, dan secara langsung ini akan meningkatkan pendapatan. Saya katakan pembangunan industri-industri hiliran khususnya dalam oil and gas hanya akan dapat direalisasikan sekiranya kita mempunyai sektor tenaga yang reliable. Selain daripada sektor tenaga, kita juga perlu menyentuh kepada pembangunan sumber manusia, tenaga manusia, di mana UMS sekarang ini kita telah berusaha dan kita telah cuba membangunkan sumber tenaga dalam bidang oil and gas, dan kita telah pun membuka beberapa program daripada master sehinggalah kepada skill training, yang mana untuk membantu kerajaan negeri dalam membangunkan industri-industri yang ada di Sabah.